Isu semasa Kampung Baru Cina nak diiktiraf oleh sebagai UNESCO, saya fikir tak masuk akal lah. YB dengan komen kena sedar di atas kegarahan beliau nak menjadikan Cina sebagai tapak asas kepada kedudukan struktur inci tanah di Malaysia ni tak betul. Sebab saya bagi tahu pada tuan-tuan, Kampung Baru adalah kampung yang hanya wujud tahun 48. Dan dalam tahun 48 ada bukan saja sejarah tentang Kampung Baru Cina. Saya lihat rumah-rumah orang Melayu yang mereput dalam kawasan kebun-kebun getah kerana apabila zaman komunis mengganas, mereka berundur, mereka dapat tanah baru, maka dalam perjanjian tu tanah asal mereka tu tak boleh mereka ambil lagi. Jadi orang Melayu pun ada kampung baru yang mana orang Melayu berkorban meninggalkan kampung halaman mereka, pergi ke kampung-kampung baru yang dibuka oleh kerajaan dan kemudian tak dapat pulang ke kampung halaman mereka walaupun mereka adalah penghuni tanah air ni. Mereka adalah pribumi dan mereka adalah bumi putera. Jadi YB dengan komen di tengah-tengah kegarahan dia untuk melebarkan apa yang dipanggil sebagai membina Cina Malaysia sebagai ada tapak warisan, kena berpada-pada kerana orang Melayu ni dia ada satu psyche dia. Psyche dia apabila kami jamu kamu makan di ruang tamu, jangan kamu ambil makanan dalam periuk nasi kami di dapur. Sebab kalau kami buat pun kami anggap kurang ajar. Kalau tamu buat, apatah lagi. Berarti dengan banyak toleransi yang telah kita beri dalam hal-hal pengiktirafan UNESCO ni lah. Sama ada satu adalah kita benarkan sampai sekarang sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, orang Melayu tolerate. Walaupun kemudian kita bersembang gap di antara perpaduan kaum. Tapi kita bagi tahu kata orang Melayu bersekolah di sekolah rendah jenis kebangsaan Melayu dengan kesedaran bahawa inilah sekolah majmuk. Orang-orang Cina bersekolah di sekolah rendah kebangsaan Cina, memang ini adalah sekolah yang disebut jenis kebangsaan. Dan orang Melayu kekal tolerate dengan menganggap bahawa kalau orang Cina mau memilih itu cara mereka, maka pilihlah. Tetapi kalau nak menggunakan kedudukan politik dan kemudian nak membina naratif politik Cina dalam bentuk warisan di tanah Melayu, di atas bumi Melayu, agak sukar. Anda boleh masuk ke mana-mana ruang ekonomi untuk ambil ekonomi orang Melayu daripada dapur hinggalah ke toilet. Anda boleh datang ke dalam mana ruang-ruang pekerjaan untuk ambil pekerjaan yang dipanggil secara merit daripada beranda sampailah ke dapur. Tapi sejarah tak semudah itu. Kerana sejarah tak boleh dinaratifkan semudah untuk mendapat populis di kalangan orang Cina dengan mengata andalah jago Cina yang akan menjadi orang pertama memenumenkan struktur tanah yang ada kaitan dengan Cina sebagai tanah warisan. Saya fikir kata tak perlu genius dan tak perlu bodoh untuk cakap benda ni dengan memahami ia sensitif. Berarti orang bodoh pun dia tak akan cakap kerana dia faham ini adalah tahap yang sensitif. Monumen-monumen yang bersifat begini ataupun nak diletakkan di bawah UNESCO ni, kita letaklah berpada-pada. Mustahil orang Melayu akan terima kerana kita tak jadikan tapak warisan sejarah untuk mengatakan kita ini adalah negara pasca kolonial. Kerana bagi negara-negara pasca kolonial yang pernah dijajah kan, monumen warisan kita sepatutnya adalah simbol-simbol perjuangan kita. Setiap kali anda cuba uji untuk melihat tahap kesabaran orang Melayu. Bagi Melayu liberal tak apalah, dia hilang apa pun tak apa. Sebab dia memang dah tak pegang dah dia punya konsep Melayu. Tapi bagi orang Melayu yang masih lagi mendokong kerana perlembagaan membenarkan kewujudan kawasan Melayu sebagai bumi putera, masyarakat pribumi Sabah dan Sarawak sebagai bumi putera, maka anda kena faham di sebuah negara inikah anda nak menubuhkan satu unsur di mana pertempatan Cina yang belum pun mencapai usia 100 tahun nak digazetkan sebagai tapak warisan dunia. Ketika kami memerangi apa yang menjadi sejarah buruk dunia iaitu kolonialisme, kami tak menuntut pun tapak-tapak yang berorientasikan anti-kolonialisme sebagai tapak warisan sejarah, tak ada. Kita punya tapak warisan sejarah ni tak ada tapak yang kita kreditkan special kepada orang Melayu ketika mereka berjuang, ketika orang Cina pun belum tahu tanah Melayu ni dekat mana. Daripada abad yang ke-16, 17, 18 orang Melayu berjuang ni, orang Melayu pun tak tuntut. Sekarang anda akan buat orang Melayu rasa bukan insecure. Orang Melayu merasa
seolah-olah anda sedang mempromosikan apa. Berarti saya tanya, Wabinga nak apa? Anda nak mengangkat satu pengiktirafan kepada keberadaan Cina di Malaysia, atau anda sedang memancing kemarahan orang Melayu? Anda harus berhati-hati. Ahli politik tak perlu jadi genius untuk faham tentang psiki dan juga kesan-kesannya ke atas rasism. Nanti anda kata orang Melayu rasis. Kan? Kalau saya kata, hey Cina, kau baru datang je, dakwat kau pun belum kering kat sini. Tuan kata saya rasism. Tapi bila Tuan cuba, kenapa Tuan menyebutnya demikian? Kenapa saya menyebutnya demikian? Kerana Tuan memancing saya. Orang yang memancing dituduh sebagai mengemukakan idea. Orang yang terpancing akan ditahan dan ditangkap sebagai rasis. Ini masalah. Orang yang memancing macam Wabinga, ada kedudukan politik. Parti anda menjadi kerajaan. Maka orang seperti anda ni senang. Oh, ini satu pandangan, ini satu cadangan. Yang mana pandangan dan cadangan yang anda murnikan di bawah kata-kata, kita panggil kata-kata jegen akademik lah. Kemudian saya respon balik. Nga, lu mau apa? Lu mau taruh semua sejarah dalam ini negara sebagai Cina? Kerana saya respon, nanti saya jadi rasis. Jadi saudara sengaja nak mengumpan orang-orang Melayu mempamerkan rasis dia, dengan saudara bersembunyi di sebalik bahasa politik dengan jegen akademik. Ini cadangan, ini pandangan, ini satu itu, ini satu ini. Oleh kerana anda buat dalam bentuk sistematis, iaitu sangat terancang, maka anda tahu nanti akan ramai orang Melayu melenting. Bila orang Melayu melenting, anda akan menggambarkan kami sebagai rasis. Kerana anda melakukannya secara sistematis. Anda tahu kesan dia, anda tahu bagaimana melaksanakannya, anda tahu bila nak masukkan benda tu. Maka anda merancang. Bila anda merancang apa yang dipanggil sebagai provokasi yang sistematis, orang Melayu yang kemudiannya bertindak balas dalam keadaan tidak sistematik kerana kami tak merancang untuk menjadi bangsa yang sentiasa menentang pandangan Cina, maka kami memberi respon berdasarkan isu kepada isu, dan kita akan dianggap rasis. Walaupun orang selalu menggunakan perumpamaan, aku ingin hidup bebas seperti burung. Burung menjadi simbol kebebasan. Tetapi sains membuktikan, kebebasan burung pada hak, dia tak boleh terbang dan keluar daripada garis graviti. Kalau dia keluar, dia tidak akan mendapat oksigen dan dia mati dengan kebebasan dia. Dia naik ke ruang angkasa di mana kadar oksigen menjadi tipis, dia akan mati. Seperti begitu juga kebebasan. Kalau kita tak kawal hak-hak kebebasan, kebebasan akan membawa kemusnahan. Jadi saya tak gemarlah kerana orang-orang seperti Wabinga ni sentiasa ada ruang untuk akhirnya menggambarkan kami Cina tak boleh suarakan apa-apa. Kami Cina ni tak boleh cakap sikit pun sejarah. Orang Melayu nak dominate semua sejarah tentang ini sebagai sejarah orang Melayu. Saudara tak boleh masuk dalam permainan play victim kelas murahan. Kerana harga yang perlu dibayar mahal. Itu je. Saya bagi tahu pada tuan-tuan, kenyataan Wabinga ni mungkin agak bernasib baik kerana dia diucapkan pada tahun 2020-an.